Usah memandang jurang yang dalam. Ayo kawan, melangkah terus. Usah memandang jurang yang dalam. Hati teguh melawan arus, pasrahkan hidup kepada Tuhan. Hati teguh melawan arus, pasrahkan hidup kepada Tuhan. Susah senang kita bersama, tempur badai, ombak samudera, genggam erat, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Susah senang kita bersama, tempur badai, ombak samudera, genggam erat, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Aduhai pengembara, sukar bertemu pohon yang rindang. Aduhai pengembara, sukar bertemu pohon yang rindang. Tiada teduh untuk berhenti, galas amanah perintah Allah. Tiada teduh untuk berhenti, galas amanah perintah Allah. Susah senang kita bersama, tempur badai, ombak samudera, genggam erat, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Susah senang kita bersama, tempur badai, ombak samudera, genggam erat, berpegangan tangan, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Hadirlah semua rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni, ud'uni astajib lakum. Dari bumi, dari hati, terbang penawar arwahidah, halalan thayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Meratalah doa di langit luas, tumbuh harapan hati yang ikhlas. Disirami cahaya Rabbani, syafi'ul linnasi, anta syafi', ya ilahi, anta syafi', halalan thayyiban. Ya syafi', ya syafi', ya syafi', anta syafi', ya syafi', ya syafi', ya syafi', anta syafi'. Ya ilahi, ya ilahi, izhabil ba'sa washfi, hal shifaan illa shifauka, shifaan la yughadir saqama, anta syafi'. Allah
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani manusia yang berjasa
yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani yang bekerja cemerlang, bersungguh-sungguh hasil
Sungguh HPA produk halal. Sari Johor sungguh HPA produk halal. Hai, bermula dengan herba untuk jaga kesihatan. Hai, bermula dengan herba untuk jaga kesihatan. Duk amal produk kita banyak dah berkesan. Duk amal produk kita banyak dah berkesan. Kopi Radix dengan 7 herba terpilih. Baik, si Chairman. Salam dari kami untukmu, wahai para mujahid yang sejati. Janganlah kau gentar atau ragu di dalam menapaki jalan ini. Terus kobarkanlah perjuanganmu untuk meraih kemenangan yang hakiki. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu, jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu, jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Salam dari kami untukmu, wahai mujahid sejati. Herba penawar arwah hijau,
warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci dan murni. Like, share dan komen dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar semua hari ini tuan-puan, bapa ibu sekalian? Jadi alhamdulillah pada hari ini sekali lagi bersama dengan Pak Haji kita belajar lagi tentang herba-herba. Jangan pernah jemu belajar tentang herba yang ada di keliling kita, di lingkaran kita. Cuba kita tengok ni. Buah tembikai. Tembikai ni seperti mana yang kita lihat Hari ni kita tengok tembikai, kita kena tahu apa fungsi tembikai. Walaupun Pak Haji pada hari ni bukan sebenarnya nak cerita pasal tembikai, tapi nak mengambil masa untuk bercakap pasal tembikai sebab dalam bulan Ramadan ni kita makan banyak buah tembikai. Jadi ketika kita makan tu jadi lebih bagus kalau kita tahu apa khasiat dia. Jadi kalau orang bertanya kita, at least lah orang tanya, kamu ni belajar herba dah 50 kuliah dah, hari ni kuliah yang ke-50, cuba beritahu apa khasiat tembikai. Itu pun kita tak boleh jawab Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji nak beritahu secara umum, secara ringkas tentang kelebihan tembikai ini. Sebelum itu, ini tembikai yang kita biasa lihat, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning. Jadi ada yang berwarna kuning, isinya kuning, tapi ada yang sebaliknya. Masya Allah. Mari kita lihat dulu keajaiban dan keistimewaannya ni. Ya Allah, besar sangat. Okey, kita lihat kat sini. Inilah yang istimewanya. Ada tembikai yang kulitnya warna kulitnya itu warna hijau macam ni, tetapi isinya kuning. Ada yang berwarna merah. Cuba kita teka ini berwarna apa. Pak Haji pun belum tahu lagi sebab ini contoh yang diletakkan. Baik, kita cuba belah tengok. Wah, ini betul-betul mencabar ni. Tengok. Kita ambil sedikit saja dulu. Nak tengok apakah warnanya yang dapat kita lihat. Ini dia. Subhanallah, merah betul-betul Masya Allah. Ini betul-betul menguji keimanan kita. 10 akhir Ramadan ini menguji kita betul-betul ini Jadi alhamdulillah nanti kita berbuka puasa nanti. Cumanya warna merah macam ni. Baik, ada yang berwarna kuning. Betul kan? Semua pernah lihat warna kuning. Tapi yang menarik hari ni, tembikai pula warna kuning. Kulitnya kuning, isinya warna apa? Mari kita lihat. Aneh sekarang ni macam-macam aneh ni. Pak Haji tak pernah juga jumpa dulu-dulu ni tembikai, kecuali tembikai susu. Tembikai susu betul, itu honeydew tapi ini bukan honeydew. Ini tembikai, tak elok diberi nama orang. Pak Haji tanya orang ni, apa nama tembikai ni? Dia kata albino. Astaghfirullahaladzim. Tembikai albino pula. Albino tu kan penyakit juga. Masya Allah Jadi kulitnya berwarna kuning, kulitnya berwarna hijau, tapi menghasilkan warna merah yang sama. Baik, apakah pada penciptaan Allah itu sesuatu yang sia-sia? Wa na'udzubillah kita harus faham bahawa Allah, ketika Allah menciptakan warna kuning, dia membawa pengertian untuk perawatan liver. Ketika kita tengok berwarna merah, kita lihat bahawa dia adalah untuk tujuan jantung. Jadi kalau isinya merah, kulitnya kuning, macam mana? Macam mana? Apa yang kita nak lihat? Zahir luarnya itukah atau yang kita makan? Yang kita makan lah. Yang kita makan itu. Sama juga dengan jeruk yang besar tu. Jeruk yang besar-besar ni. Nama apa? Jeruk Bali Jeruk Bali ataupun di Kalimantan itu. Bukan Kalimantan lah. Di Makassar tu ada satu nama jeruk khusus dinamakan. Pak Haji dah tak ingat lagi dah. Jadi jeruk ini dia juga bergantung kepada warna dia, isi dia tu. Ada yang jeruk itu yang berwarna merah.
Ya, Masya Allah, ada yang agak kurang warna merahnya itu. Jadi kesemuanya itu warna itu memainkan peranan. Ya, baik. Namun begitu, kalau kita ambil ini memudahkan pembuangan air kecil. Itu penting. Bila kita makan, salah satu daripada pembuangan kotoran tubuh badan kita ni ialah melalui BAK, buang air kecil. Jadi oleh sebab itu kalau buang air kecil tak lancar, apa permasalahannya? Masalahnya akan terjadi prostat lah. Artinya jadi peradangan. Jadi oleh sebab itu maka ambil dia. Maka kita lihat juga dia adalah untuk hipertensi, untuk orang yang ada tekanan darah tinggi. Masya Allah. Ya, tekanan darah tinggi. Jadi ketika kita berbuka puasa, kalau kita ambil sumber daripada bumi, ini bukan diproses. Ya, ini bukan diproses, ini bukan air yang diproses, air yang campur dengan bahan kimia lagi, tidak. Ini adalah jus alami. Kalau buat jus lagi bagus. Mana lebih baik, makan sendiri ataupun jus? Jus itu lebih baik. Jus itu ada dua, ada jus menggunakan mesin juicer biasa, atau yang kedua menggunakan slow juicer. Slow juicer lagi bagus. Itu adalah di antaranya. Masya Allah. Baik. Yang kedua, apabila dia ini dia mempunyai apa ni dipanggil lycopene. Lycopene. Kita selalu dengar perkataan lycopene tu di mana? Pada tomato ada lycopene. Lycopene itu salah satu daripada anti-cancer. Subhanallah. Jadi tubuh badan tak jadi dehydration. Jadi tak berlaku peradangan. Peradangan itu sebab awal berlakunya kanser. Kalau sudah tak ada radang, tak ada kanser. Tidak ada asam, tak ada penyakit. Itulah di antara yang Pak Haji nak terangkan betul-betul. Kemudian kalau kita ambil ni, dia tak ada sembelit. Kita makan, hilangkan sembelit kita. Jadi enak satu. Yang kedua, obat. Itu di antaranya. Kemudian dia juga untuk mengelakkan kejang-kejang otot. Jadi ada kram, ada sakit-sakit, ketegangan di otot itu. Inilah obatnya. Masya Allah, Allah dah buat obatnya. Kemudian selain daripada itu juga, kalau kita selalu ambil, mengkonsumsi selalu, ya, selalunya maksudnya setiap harilah. Dia mengelakkan pada stroke. Mengelakkan dia stroke. Salah satu, ya, sebab dia boleh kontrol tekanan darah tinggi. Kadang-kadang kita makan buah ni, kita tak tahu kita sudah ambil satu obat. Ya, semalam Pak Ji tengok ada satu orang datang ambil ubat, ya. Dia makan ubat darah tinggi komplit satu kantung, ada 8 jenis. Katanya ada lagi di rumahnya. Ada lagi di rumah dia bawa kepada Pak Haji, contoh 8 jenis satu kantung dia kena makan untuk darah tinggi saja. Alangkah baiknya kalau dia minum ini setiap hari. Beli saja mesin juicer membuat jus itu. Kan mudah saja pengobatan herba ini, enak pun enak dan sebagainya. Okey, kemudian seterusnya dia juga baik untuk apa, ya? Baik juga untuk kulit dan rambut. Ya, rambut kita jadi elok bila kita ambilnya ini, sebab ada enzim lycopene tadi. Ya, itu di antaranya. Kemudian juga seterusnya itu dia juga menghilangkan pedih di ulu hati. Dan kalau kita makan ini selalu, yang paling penting berat badan kita tidak naik. Sebab apa? Sebab ya cairan. Cairan di mana? Cairan di hempedu itu keluar, daripada hati itu keluar. Pasal apa? Sebab cairan itulah yang sebenarnya meningkatkan metabolisme dalam tubuh badan kita. Pak Haji kalau buat tembikar ni memang sukalah. Memang kalau boleh makan setiap hari. Cumanya kena blender buat jus, baru kita boleh makan banyak. Jangan masuk air ais, jangan masuk. Kalau masuk saja ais itu, dia sudah merosakkan pencernaan kita. Kena biasa ambil dia adalah air biasa. Air biasa. Oh, ada orang kata tak enak lah kalau yang biasa tu kena tambah ais sikit. Boleh, tapi jangan masuk ketulan ais. Ketulan ais tu jangan. Tapi air dingin bisa. Air dingin boleh. Air dingin itu yang duduk dekat pintu freezer tu. Pintu tu boleh ambil. Boleh. Tapi jangan ambil ais yang ada ketulan tu. Apa beza air ais dengan ketulan ais? Beza. Kalau lah datang ke sini nanti Pak Ji tunjuk. Kita sembelih ayam. Lepas kita sembelih, kita masuk ke dalam air ais.
ais yang mencair dingin, memang dingin. Kita masuk. Satu lagi, kita masuk ke dalam air, kita masuk dalam bekas itu dah dimasukkan ketulan ais. Kita tengok yang mana bisa bertahan. Yang masuk dalam air ais itu tidak bisa bertahan. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak preserve. Air sejuk tak boleh preserve, tak boleh. Yang boleh preserve ialah ketulan ais itu. Dia jadi ketulan sebab apa? Sebab dia ada suhu pendam, suhu tersimpan. Bila suhu tersimpan masuk ke dalam tubuh badan kita, kita minum dalam tu, suhu itu yang terlalu dingin itu menyebabkan pencernaan kita rosak. Sebab itu kita tak sihat. Sebab itu kalau ada orang yang tak sihat, pertama sekali kena bertanya dia suka minum ais. Waktu muda suka minum ais kan, sekarang baru tak minum, dah sakit, dah tua. Tetapi harus jadi amalan, jangan minum ais daripada muda. Ais itu bukan untuk kita minum, bukan. Ais itu untuk kita simpan produk-produk kita, sayur dan sebagainya. Itu macam tu, ya. Baik, alhamdulillah. Dah habis dapat cerita pasal temikan ni, nanti kita minum waktu buka puasa sajalah. Itu ceritanya. Baik, sebenarnya hari ini Pak nak cerita satu yang lebih menarik, iaitu tentang peria. Peria ini dia dikenali sebagai Mama Dika, Mama Dika karantina. Karantin ni. Tetapi peria yang Pak Haji nak masukkan bukan peria ni tau. Ini peria besar. Peria itu peria kecil. Orang panggil peria katak. Yang kecil itu yang menggerutu-gerutu kulitnya itu. Itulah yang terbaiknya. Kalau dalam ilmu dia panggil doctrine of signature, mana-mana pohon, mana-mana buah yang kulitnya menggerutu, dia adalah baik untuk sakit kulit. Misalnya apa ya? Misalnya pokok patah wali, beroto wali. Kan kulitnya menggerutu, maka dia digunakan untuk sakit kulit. Ada di dalam mana? Di dalam minyak Pak Haji MPH atau minyak bubut. Itu adalah salah satunya ialah beroto wali. Untuk apa? Sakit kulit. Tetapi kalau yang peria ini, kita buat jus. Buat jus apa yang kita ambilnya? Boleh ambil daun, boleh. Buah boleh. Daun pun boleh, daun pun bisa, buah pun bisa. Rebus. Airnya itu kita campur dengan sedikit susu. Sedikit ya susu. Yang akan berdapat susu. Kalau kita tak dapat susu, tidak mengapa. Sebab apa? Bila kita ambil air itu, maka air itu dia jadi depuratif. Apa makna depuratif ini? Pak Haji cuba nak cari perkataan depuratif ini. Cuma dekat sini dia tulis itu depuratif itu untuk ketulinan darah. Untuk jadi darah tulin, darah asli. Balik semula, back to nature balik. Darah tu jadi tidak ada kontaminasi. Itu dimasukkan dengan depuratif atau ketulinan darah. Jadi sebab itu kalau kita baca tentang peria ni, selalu orang kata peria bagus untuk jerawat. Kenapa? Bila dia minum saja peria, jerawatnya hilang. Sebab apa? Cuci darah. Dia sebut ketulinan darah. Sebenarnya bahasa yang paling tepat bukan ketulinan darah, tetapi ialah depuratif. Cuci darah, bersihkan darah. Ini peria. Peria ini maksudnya peria, bukan peria ni maksudnya peria katak. Peria katak ini ialah yang mempunyai sifat sama seperti apa sama seperti mesin hemodialisis. Kalau orang tanya kita apa mesin hemodialisis kita, nak cuci buah pinggang, cuci darah, mesti ada ini. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji nak sebutkan, maka hari ini selain daripada makan anggur untuk cuci darah, hari ini sudah jadi wajib makan buah peria pada setiap hari bagi daerah-daerah yang selalu didapati rosak buah pinggang. Wajib.
Buktinya apa? Buktinya kalau darah tu kotor tapi masih kuat, buah pinggang masih kuat, dia tak bagi kesan apa. Tetapi dia nak jerawat. Macam mana nak keluarkan jerawat? Nak bantu jerawat tu, kita puaslah sapu ini, bedak jerawat, anti jerawat, beli semua tak hilang. Sebenarnya darah kotor. Darah kotor daripada apa? Dua sebab. Pertama ialah kualiti air yang minum. Cuba datang ke Gunung Jerai, ambil air di Gunung Jerai. Nanti Pak Haji nak tunjuk bagaimana air di Gunung Jerai itu tak perlu ada filter. Tak perlu ambil di filter, tak perlu bawa masuk ke dalam untuk dia filter. Tak perlu. Ambil air sejernih air di kali, simpan 1 tahun. Tidak ada hampasnya, tak ada keladaknya. Datang ambil itu. Air. Orang duk kata pH-nya 8 ya. Untuk air yang bagus pH-nya 8. Masya Allah. Dan itu adalah air yang sangat baik. Yang kedua, jangan makan makanan yang dimasak, tapi semua rebus. Sayur rebus, nasi okeylah, nasi rebus ya, mana ada nasi. Nasi goreng tak boleh. Nasi goreng tak boleh, nasi rebus. Kalau ada ikan kembung rebus lagi bagus. Kalau ada masakan apa kita panggil masakan sayur air, sayur rebus. Allahu akbar. Insya-Allah darah itu akan dicuci bersih. Back to nature. Balik semula. Air satu, jangan bagi kering. Yang kedua, air yang bagus. Yang kedua ialah semua masuk makan rebus dan makan sumber alami. Ini adalah alami. Sumber daripada bumi. Benda yang terproses, KIV. Tinggal sebentar. Nak sihat tak? Itulah ubatnya. Penyakit apa pun, kanser ke, penyakit apakah, tapi jangan lupa ni, untuk filter cuci ginjal ni sebagainya. Tu, jerawat buktinya. Yang kedua apa? Bisul. Bisul tu sebab apa? Darah kotor. Jerawat, darah kotor. Dan kudis, darah kotor. Begitu juga dengan gatal-gatal badan. Kalau di sekolah lah, kita kata pesantren lah, kudis selalu jadi pesantren. Termasuk pesantren kita juga banyak jadi kudis ini. Kalaulah kita merebus daripada pare ni, pare bahasa Jawa ya. Pare ni kita rebus bagi minum, bersih kulitnya itu yang gatal-gatal itu. Tak perlu guna krim istirahat. Siapa yang membuat ubat untuk hilangkan gatal? Kudis buta, bisul. Ada satu lagi namanya peracut. Peracut. Abang Zul tahu pasal peracut ni kena kat dia baru-baru ni. Jadi peracut, jadi kemudian jadi kesemuanya ini nak cuci dia dengan apa? Dengan daun peria katak itu direbus sampai mendidih, campur sikit susu. Katak campur susu pun tak ngapa, campur dengan madu lebah. Sebab dia pahit. Kalau daunnya tak ada, Pak Haji ada buahnya. Ya, bagus buahnya. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi asasnya ialah depuratif, cuci darah. Kita lihat orang yang kena hemodialisis. Apa yang terjadi? Ngantuk, lemah semangat, tak ada tenaga. Cuci darah. Itu juga Pak Haji selalu pesan, apakah makanan yang terbaik untuk wanita selepas bersalin? Dia lemah ni, lemah, lesu je. Wanita yang lepas bersalin itu harus diberi dengan pare, harus diberi buat gorengannya, buat rebusannya, makan dengan nasi putih. Tenaganya pulih balik. Ikan haruan kering atau albumin, ambil balik. Masya Allah, tubuh badannya akan fit balik. Orang tua-tua dulu, itulah dia peria, pare bahasa Indonesia ya, lepas bersalin. Jangan lupa, anak-anak kita hari ni dah tak tahu dah tentang pokok peria ni ya. Kalau tak duduk kat kampung dah tak tahu dah. Dia kata kita pakai vitamin sajalah. Ya Allah, vitamin yang terbaik, vitamin mana? Vitamin alami. Itu. Jadi itu yang Pak Haji nak pesan dan sebagainya. Subhanallah.
Tetapi yang handalnya, yang lebih tinggi lagi, derajah tinggi lagi tentang pria ni, yang Pak Haji tak habis-habis nak sebut, ya Allah, syukurlah yang menciptakan pria ni. Dia antivirus. Pak Haji nak kaitkan dengan COVID-19 pula dah ni. Semua untuk COVID-19. Dengar dulu, dengar hujah Pak Haji dulu. Dengar, sebelum kita membuat keputusan, dengar. Ini Pak Haji nak bagi tahu, salah satu daripada perawatan yang Pak Haji buat dekat sini ialah perawatan HIV. Kalau orang ada HIV, Pak Haji hanya bagi SJ2, embun pagi spray. Macam Pak Haji bagi untuk COVID-19. Sama. Tapi kalau dia nak cepat hilang, sebab orang yang kena HIV ni kan sakit kulit. Radang kulit ni. Giginya pecah. Bibirnya pecah. Jadi apa yang boleh menyebabkan dia itu untuk antivirus itu? Antivirus HIV yang sudah terkenal diamalkan oleh ahli herba satu dunia. Bukan Pak Haji saja, bukan. Satu dunia dah mengenalnya. Tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar sebab kita dah tak belajar tentang herba. Tak dengar macam mana. Kalau dengar pun kita tahu betul tak betul Pak Haji tu. Semua bagus. Ya, baik sangka Pak Haji dengan semua ni. Apa dia? Peria. Bagikan orang HIV minum jus peria. HIV tu apa? Virus kan? Virus. Dia bukan ada tulis ini virus HIV saja. Only virus HIV. Atau HIV virus only. Ditulis itu. Mana ada tulis? Mana ada tulis? Allah buat bukan untuk HIV saja. Kalau sebut virus, virus semua lah. Demam, virus. Kalau gitu baik untuk demam. Ya, orang yang kena dia punya apa dia, Zika, Ebola, H1N1, flu burung, flu Singapura, yang kena banyak penyakit-penyakit virus itu. Kalau tak mau itu, ni produk baru namanya karantina. Karantina pula. Karantina tu karantin bahasa Indonesia. Karantin. Daripada nama saintifiknya apa dia? Karantina. Ya, maksudnya Memodica, ya, Memodica karantina. Karantia. Ya, karantia. Jadi kita namakan karantin. Ni ubat untuk apa ni? Untuk HIV. Manalah ada orang banyak HIV kita nak jual ni. Banyak orang kena HIV. Kedua, kalau tak mau untuk HIV, virus. Semua virus, demam. Bagi yang ni saja. Subhanallah. Ajaib sungguh pada penciptaan pare ni. Nama punya pun pare, ya. Sungguh baik namanya itu. Baik, kemudian bila kita ambil ni, pencernaan kita bagus. Tak ada lah yang dia naik itu. Dia kata, Pak Haji aku rasa macam ada benda naik sini, masam dia kat tekak ni dan sebagainya. Itu pencernaan. Ya, pencernaan aku tahu. Tapi kenapa? Sebab ayam pedu kamu tak keluar. Kenapa ayam pedu aku tak keluar? Sebab masalah hati. Hati tu masalah. Bukan sakit hati. Bukan Pak Haji maksud begitu. Maksudnya hati itu ada kelemahan. Bila hati ada kelemahan, air empedu tu tak keluar. Bila air empedu tu keluar, pencernaannya berlaku. Bila pencernaan berlaku, metabolisme dia bagus. Bila metabolismenya bagus, dia tak obesiti. Jadi, apakah ini untuk ubat kurus badan? Iya. Ini untuk ubat kurus badan. Aku tak mau beli ini sebab mahal. Tak payah beli ni. Beli saja. Pria kata murah, tapi pahit nak makan. Silakan makan sebagainya. Masya Allah, itu adalah antaranya. Dan kemudiannya Pak Haji nak sebut dekat sini, dia baik untuk pencernaan dan juga untuk orang ada cacing. Pak Haji dah bincang masalah cacing ni, apa kesannya. Cacing menyebabkan ulcer di mulut, cacing menyebabkan kanser di hati, cacing menyebabkan kematian. Bukan untuk jenis cacing, dia panggil parasit.
cacing, nematod yang ada tubuh badan, ada beratus-ratus ribu telur yang dihasilkan, menjadi keracunan pada hati kita, menyebabkan kanser, menyebabkan masalah bagi orang lelaki, masalah bagi orang perempuan, jadi cyst fibroid, jadi kista, jadi sariawan pada mulut, dia jadi ulcer, macam-macam. Sebab masalah cacing dan nematod. Jadi oleh sebab itu macam mana cara dia untuk kita ambil dia, Masya Allah, kita ambil dia dengan peria katak, peria yang kecil-kecil tu. Itu ada di antaranya. Buat jus ya, buat jus. Tapi kalau kita pelihara, kalau kita tanam pokok peria ni, jangan buang daunnya itu. Daun tu dikeringkan, buat teh seduhan. Ya, peria kita jual lah. Jadi kita untung dia dekat mana? Untung dia dekat buah dan juga daun. Akar dia, akar pun lagi bagus. Itu untuk apa? Buah sir. Ambil akar dia, orang dulu ya, ambil akar peria, ditumbuk-tumbuk, hancur, diletak pada buah sir itu. Tapi macam mana kalau saya tak mau guna akarnya, saya nak rebus saja? Subhanallah, rebus daripada peria, minuman peria atau daun peria memang ubat buah sir. Ubat buah sir. Kalau dah tak mau itu, beli ya produk Pak Haji, Ficus. Apakah Ficus gunakan daun peria? Yang tu tidaklah. Ficus sekali karpa. Tetapi daun peria tu boleh? Boleh. Ada orang tu berak berdarah, ada buah sir, tak mau ambil peria. Tak mau ambil peria. Dia kata pahit lah Pak Haji, pahit pula sebagainya. Masya Allah. Tetapi yang satu lagi yang Pak Haji nak cerita sungguh-sungguh ini ialah bagaimana dia membetulkan hormon. Ini menarik. Membetulkan kembali hormon. Hormon ni, misalnya orang perempuan, misalnya kedatangan darah haid yang tak betul. Tak betul, datang banyak, heavy, datang berhenti, 2 bulan sekali datang, Masya Allah. Datang senggugut lagi, Masya Allah. Jadi apa ubatnya? Dia adalah pari, dia adalah peria. Kita ambil dia. Kalau begitu, ada sini ada 13 yang Pak Haji tuliskan ini 13 plus. Jadi kalau hari ini, kalau boleh Pak Haji nak sebut semuanya. Tetapi kita tengok kalau ada masa, insya-Allah. Tapi cukuplah untuk memberikan keyakinan kepada semua tentang kebesaran Allah pada peria ini. Yang pertama, dia untuk sakit kulit. Apa Haji dah sebut dah. Sebab apa dia sakit kulit? Dia depuratif. Sakit kulit. Ya, itu kena ingat. Yang kedua, dia untuk sakit kepala. Sebab apa dia hilangkan sakit kepala? Sebab dia depuratif. Dia cuci darah. Darah kita bagus. Darah kita berkualitas. Subhanallah, subhanallah. Kemudian dia sakit ketika haid itu hilang dengan mengambilnya. Kemudian orang yang sakit payudara ketika datang darah haid. Ketika datang darah haid, kadang-kadang orang sakit payudara ya. Itulah ubatnya. Allah, tulis cepat-cepat ya. Tulis cepat-cepat, ambil note ni. Ambil note cepat-cepat. Kemudian haid yang tak regular, yang tak betul. Yang periodnya tak betul. Kemudian yang paling penting, dia ada phytoinsulin. Cuba sebut apa? Phytoinsulin. Dia ada insulin. Insulin ganti pada insulin orang penyakit kecil manis. Khusus. Sampai disebut phytoinsulin. Phyto itu tumbuh-tumbuhan. Insulin daripada tumbuh-tumbuhan. Insulin daripada tumbuh-tumbuhan. Kalau orang dia kena penyakit kencing manis ni yang bergantung kepada insulin dependent diabetes mellitus, dia perlukan ambil ni. Sebab insulin kita nak gantikan daripada insulin injek ni, insulin daripada pankreas babi, pankreas lembu yang tak disembelih. Betul. Insulin yang digunakan hari ini, kalau tak guna, gatal. Kalau guna pun, pertama sekali doktor akan cuba memberikan insulin daripada lembu. Tapi kalau gatal tak sesuai, ambil daripada babi. Guna bila? Seumur hidup. Masya Allah, seumur hidup. Ini yang Pak Haji tak boleh nak lupakan, sahabat Pak Haji Dr. Kusnadi. Orang yang pertama yang menyahut pelajaran herba ni di Indonesia.
beliau ni bersama dengan Pak Haji. Sampai beliau nak meninggal, Dr. Kusnadi pesan, jangan masukkan apa-apa dalam tubuh badan saya. Saya nak balik dengan Allah dalam keadaan bersih. Masya Allah. Ada lagi seorang yang tinggal di Medan, ketika dia datang ambil perawatan di sini untuk satu penyakit, ya, satu penyakit yang dipanggil ulcer pemakan daging, bakteria pemakan daging. Orang klasifikasi dalam dia panggil TBC tulang. Ya. Dia datang sini, alhamdulillah, duduk sini 1 bulan, dirawat, alhamdulillah. Dia pulang dekat sana, dia jadi besar-besar di belakangnya. Masya Allah, sebelum beliau meninggal, beliau menulis surat. Dia hantar tulisan-tulisan ini, membuatkan menggugah hati Pak Haji. Mau seperti apa lagi kita ini? Mau wang lagi atau mau berkhidmat untuk umat? Mau menolong seramai mungkin orang yang bisa kita tolong. Kadang-kadang orang itu tak punya wang. Bagaimana kita nak menjual dengan harga-harga yang ada? Nak makan pun mereka sudah tak cukup. Jadi sebab itu malu kita. Orang yang datang itu lebih susah daripada kita, lebih susah pada Pak Haji. Jadi macam mana? Macam mana? Harus fikir-fikirkan. Harus fikir macam mana nak buat tu. Baik, cumanya Pak Haji nak sebutkan di situ bahawa itu di antaranya, yakni untuk orang yang ada masalah kencing manis, yang perlukan insulin, boleh juga gunakan stevia. Stevia boleh guna, bagus, alhamdulillah, syukur. Stevia yang kita keluar tu bagus sekali menggantikan gula. Ataupun Radic Diet, itu juga pemandinya stevia. Masya Allah. Atau pokok tebu gajah. Masya Allah. Kalau di tempat Pak Haji dulu, kalau orang ada penyakit kencing manis, pokok tebu gajah satu jenis saja, direbus, diberi minum. Segar. Rebus itu, dia mempunyai satu, dia panggil multiple power. Berartinya kalau kita ambil bentuk kapsul ni, berkesan tak Pak Haji? Berkesan. Tapi kalau saya seduh dengan air, saya buka, saya tambah air panas, berkesan tak? Lagi berkesan. Multiple power. Sebab apa? Sebab kepanasan itu sudah memecah dinding selulus untuk semua bahan-bahan aktifnya itu keluar untuk mudah diserap dalam tubuh badan. Itu saja. SJ2, kalau saya buka, saya seduh dengan air panas, boleh tak? Terbaik, nombor 1. Kalau saya makan gitu, ya makan itu untuk orang biasa, dia tak boleh makan herba pahit, dia tak biasa, macam-macam lah alasannya untuk dia tak mau makan, macam-macam. Buka, seduh dengan air panas. Ini pun macam tu juga, seduh dengan air panas. Allah, terbaik. Tidakkah akan hilangkan vitaminnya Pak Haji dan mineralnya? Mineral tak hilang. Air panas macam mana pun mineral tak hilang. Vitamin hilang sikit. Tidak mengapa, sebab ketika kita tuang itu, dia menjadi semakin dingin. Tengok air panas, kita tuang, air panas tu kan jadi makin dingin. Jadi tidak semua musnah. Kalau kita rebus, makin panas. Ada yang kita rebus. Ada yang dia hanya keluar obatnya itu di dalam suhu yang tinggi. Misal kata, sebagai contoh, kita rebus sesuatu, itu sebagai contohnya ialah pokok bajakah misalnya. Kita ambil kayunya, dia pokok besar, berbatang keras, kita rebus dia 3 jam, rebus pelan. Sebab apa? Bahan aktifnya akan keluar bila sudah 3 jam. Begitu juga dengan pokok tapak leman untuk penyakit kanser, akan keluar 3 jam. Kebanyakannya, kalau tujuan untuk kanker, untuk kanser, dia lambat keluar. Bahan artinya ada, tapi lambat keluar. Dia akan keluar pada suhu berapa. Itu sangat penting. Sangat penting, suhu berapa dia nak keluar. Jadi kalau kita makan begitu saja, dia tak keluar. Macam kita minum kopi lah. Kita tuang air, lepas tu kita getuk, aduk-aduk, kita minum. Tak keluar tujuh herbanya, tak keluar. Masuk dalam termos, barulah rasa, oh segar betul lah. Sebab apa? Dia keluar. Atau 61, 16, baru dia keluar. Itu yang paling penting, penyediaan herba yang betul. Baik, kita berhenti sebentar untuk dengar iklan. Silakan.
Alhamdulillah ya, kita terus mengkaji tentang kelebihan pare. Ini hari yang ke-50, kuliah yang ke-50. Nanti entahlah berapa lama kita boleh ikut ya. Mungkin di Malaysia ni ada 1230 spesies, jadi 1230 kali kuliah. Sanggup tak bapak ibu mendengarnya? Ya, mau tak untuk dengarnya? Masya Allah. Ya, ini kalau kita dengar ni sudah jadi alim. Alim apa? Alim herba. Bukan alim fiqh, bukan alim. Ya, alim herba lah maksudnya. Sekurang-kurangnya ya, besok kalau kita duduk dalam majlis, kita tengok orang sakit, kita muncul semua. Sebab tu Pak Haji kata mereka yang belum ada buku, siapkan buku sekarang. Mulai sekarang ni. Baru 50, ada 1000 kali lagi kuliah. Kuliah. Jadi sebab itu insya-Allah ya. Baik. Okey, kemudian seterusnya dia ni untuk penyakit kencemaran ini saraf. Yang paling penting. Ya, saraf itu telah Pak Haji terangkan cukup panjang. Tetapi apa yang Pak Haji teringin nak kita highlightkan bahawa kalaulah orang bertanya kita mana dia satu buah yang bersifat sebagai phytoinsulin, dia adalah peria. Peria ni digunakan di mana sebenarnya peria? Masya Allah, bapa ibu sekalian, kalau sebut pengubatan herba, kita kata pengubatan kita ni, Pak Haji sebutkan herba Jawi. Herba Jawi, perubatan herba Nusantara. Kita ada perubatan herba daripada India, Ayurvedic namanya. Kita ada perubatan herba Cina, traditional Chinese medicine. Kita ada daripada Pakistan, Sida daripada Pakistan. Kita ada daripada semua tempat, hampir orang dalam hutan tu. Dalam hutan tu pun dia ada cara pengobatan dia. Kalau di tempat Pak Haji ni ada orang asli, duduk dalam hutan tu. Kalau kita tanya dia, jika demam guna apa? Oh, dia kata demam mudah saja. Ini herba, dia kata gitu. Kalau orang kena dia punya demam malaria ini pokok dia. Begitu mereka survive dalam hutan. Maka hidup dalam hutan. Hidup. Ada hospital tak? Tak ada hospital. Ada doktor tak? Tak ada doktor. Macam mana mereka boleh hidup? Mereka ada satu disiplin ilmu. Baik, kita mungkinlah sebut mereka duduk dalam hutan. Mereka tak bersekolah, mereka tak masuk universiti, tetapi mereka ada pengetahuan. Soalnya universiti itu tempat pengembangan pengetahuan. Mereka ni tak masuk universiti, tapi pengetahuan ada. Itu adalah milik mereka. Itu adalah keilmuan mereka. Jangan kita diskreditkan mereka. Jangan kata mereka ni orang dalam hutan tidak tahu apa-apa. Kalau kita masuk hutan, kita sakit dipatuk ular, kita tak boleh keluar cepat-cepat dari hutan tu, kita mati tau. Tetapi jumpa dengan orang asli, jangan bimbang, dia kata. Tunggu sebentar. Dia pergi ambil daun, dia kunyah-kunyah, dia ludah itu, hilang isap ularnya. Masa itu, siapa yang lebih pintar? Masa itu, siapa yang masuk universiti? Ini namanya universiti kehidupan, universiti alam. Akuilah ya, bahawa keilmuan tu ada. Masya Allah. Baik. Kemudian seterusnya, selain itu, dia juga untuk jantung dan juga untuk stroke. Pak Haji, semua herba untuk jantung dan stroke memang Tuhan ciptakan macam tu. Ya, kalau dia sudah baik untuk ginjal, dia baik untuk hati, dia baik untuk jantung. Kan ada sifir, dia ada empat sifir dia. Apa sifir dia? Sesuatu yang baik untuk jantung, baiklah dia untuk otak. Sesuatu yang baik untuk otak, maka baiklah dia untuk kulit. Sesuatu yang baik untuk kulit, baiklah dia untuk organ reproduktif. Ada 4 sifat tu. Kalau sesuatu yang baik untuk organ reproduktif, baiklah untuk kulit, baiklah untuk otak, baik untuk jantung. Macam tu. Awal-awal tadi Pak Haji cerita pasal kulit. Nak bagi bagaimana cara nak membersihkan kulit ni. Kita kata dia bersifat depuratif untuk cuci. Bisul, kudis, buta, psoriasis, penyakit kulit yang dikatakan tidak diketahui sebabnya,
Sebab apa? Dan tidak ada ubatnya. Kita baca dalam buku. Apakah makna psoriasis? Bukan sirosis. Sirosis hati. Itu lain pula. Psoriasis. Psoriasis ni kulitnya ni putih-putih gini. Kita pun buka dalam bukunya kamus, medical kamus. Kita buka, dia kata apa? Psoriasis ialah satu penyakit yang tidak diketahui sebabnya dan tidak ada obatnya. Kenapa kita tak ada ubat? Likul lidain dawa. Setiap penyakit ada ubat. Yang tak ditemui obatnya. Betul. Tapi tahukah bahawa psoriasis itu obatnya apa? Dia adalah peria. Subhanallah, Masya Allah. Peria ni nak kita minum dengan apa jika kita rebus nak buat jus ni? Terbaik madu lebah. Kedua campur susu. Susu tu untuk apa? Susu untuk hati. Rawat di hati. Untuk usus sebagainya. Baik, kemudian seterusnya dia juga baik untuk orang yang ada asmatik. Asmatik. Orang yang lelah. Asma, penat. Ada orang tanya, Pak Haji, betul ada orang kalau namanya asma, dia akan jadi asma? Ini tak tahu kenapa dia tanya macam tu kat Pak Haji pula tu. Macam ada soalan tersirat balik yang tersurat pula. Tanya dia macam ni, Pak Haji, betul tak orang yang namanya asma ada asma? Pak Haji tanya, kenapa tanya kat Pak Haji macam tu? Dia kata kok lah ada hubungan dengan nama. Kok Pak Haji ada pengalaman? Jawapannya, kalau ada asma, nama dia siapa pun tak mengapa lah. Nama apa pun, tapi jawapannya ialah peria. Itu je. Ambil jus peria. Jadi Alhamdulillah, ambil jus peria tu, direbus, tambah madu sikit sebab dia pahit. Kalau kita Arab yang diterjemah oleh Ustaz Yusri, terjemah tu, kita Arab, dia kata apa? Tembikai pahit. Aduh, Pak Haji suruh dia cari tentang peria, dia hantar pula itulah kelebihan tembikai pahit. Astaghfirullahalazim, dia cari tembikai pula. Rupa baca dalam kitab Arab ini, dia tulis apa? Itulah dia peria. Oh, dipanggil juga tembikai pahit. Itu dia antaranya. Masya Allah. Seterusnya apa dia? Dia juga untuk lelah, untuk asma ya. Ingat, orang yang ada asma, sampai bila kita nak pergi ni guna nebu? Macam mana nak guna inhaler? Sampai kapan? Ini ubatnya. Tak mau guna buah, guna daun. Ya. Jadi kita rebus. Tapi ingat, Pak Haji sebut, jangan minum overdosis. Mesti rebus dulu. Rebus betul-betul, rebus dulu. Sebab apa? Sebab dia ada toksik, dia ada racun. Ingat ya, ingat formula ini. Sesuatu yang pahit itu akalat. Dalam akalat ada obat dan racun. Macam kita selalu dengar lah, di tangan kananmu ada obat, di tangan kirimu ada racun. Yang mana kamu nak beri padaku? Betul kan? Di tangan kananmu ada obat, di tangan kirimu ada racun. Yang mana kamu nak beri padaku? Hai, bagi obat lah, kenapa bagi racun? Tapi kali ini dalam buah ni dia ada obat dan ada racun. Terpaksa bagi jugalah obat yang ada racun. Jadi oleh sebab itu, cara kita nak makan, cara nak minumnya, mesti kita faham. Kena campur susu. Susu itu potong racun. Khasiat peria hilang tak? Tak hilang. Atau campur dengan madu. Manis itu menghilangkan racun. Yang ketiga, jangan overdosis, jangan ambil terlalu banyak. Oh, bagus Pak Haji kata peria ni, kita minum 1 jug. Lepas tu semua duduk di rumah sakit. Pak Haji, aku ni sakit. Kenapa? Selepas ikut kuliah peria. Kenapa sakit selepas ikut kuliah peria? Aku minum air 1 jug. Nak bagi jadi kuat. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Ingat ya, ingat 4 formula kita. Baik untuk jantung, baik untuk otak,
Baik untuk kulit, baik untuk organ reproduktif. Betul ya ni. Yang terakhir, baik untuk organ reproduktif untuk laki-laki dan juga perempuan. Ya, ini juga dijadikan sebagai ubat untuk ubat lelaki. Dan juga dia jadikan ubat untuk perempuan. Allahu Akbar. Sebahagian besar penduduk dunia bila kena COVID-19 ini, ada dapat daripada pembacaan-bacanya, mereka semua telah mula menunjukkan. Pertama, mesti antivirus ini mesti sesuatu yang pahit. Satu. Atau astringent. Dua. Yang kedua, apakah herba yang pernah ada di dalam simpanan kita, yang pernah kita cuba untuk virus? Maka muncullah Sambiloto. Percubaan pada apa? HIV. Di mana? Di Thailand. Muncullah pula Pria. Percubaan untuk apa? HIV. Di mana? Di India. Dan juga di China. Oleh sinsen-sinsen China. Muncullah pula bahawa pria digunakan dalam masyarakat kita dahulu untuk demam. Subhanallah. Jadi bukan nak mengagung-agungkan pengobatan sesuatu bangsa, kerana ilmu itu minallah, daripada Allah. Kebaikan, hikmah itu berada di mana saja. Ambillah di mana saja kita boleh ambil. Ya. Jadi oleh sebab itu maka pria digunakan. Itu di antaranya khusus untuk lelah dan juga untuk jantung, untuk di bahagian kepala, kulit dan juga organ reproduktif. Kemudian seterusnya, dia juga baik untuk sakit sendi. Bila darah dah elok, dia dah baik untuk sakit sendi. Banyak kegunaannya ini. Dan juga orang yang ada sakit, yang Pak Haji katakan tadi, kerana sakit saraf. Saraf ni kadang-kadang dia sakit sendi, dia sakit tulang belakang, dia sakit kaki, nak melangkah tak boleh. Saraf tu penyakit hantu. Orang dulu-dulu, tengah-tengah lah orang dulu. Tapi tengah-tengah, yang faham dia faham lah, yang tak faham. Bukan orang dulu, orang sekarang pun macam tu. Dia selalu, Pak Haji tahu lah, Pak Haji duduk ni, dia kata, Pak Haji, aku nak ubat penyakit hantu. Kenapa sakit hantu? Dia kata, malam-malam tak boleh tidur, sakit sebelah kanan. Ya, baik. Malam esok pula, dia main tokok sebelah kiri pula, sakit sebelah kiri. Dia ada nama perkataan tokok. Tokok ni gigit. Dia menggigit. Dia kata, malam-malam dia tokok belah kanan. Sebelum ni dia tokok belah kiri. Lepas tu di hujung jari pula dia tokok. Lepas tu dia tak cukup lagi, dia tokok di bahagian kaki bawah ni, dia tokok kat tangan pula. Ini susah. Ini kena bagi kuliah dulu. Kalau mai lepas waktu asar, kuliah dia sampai jumpa maghrib buka puasa. Tu pun belum habis lagi. Dia tak faham lagi. Dia duk kira tokok-tokok tu. Tokok tu dia duk berubah-berubah tu, sakit kanan, sakit kiri, sakit kepala kanan. Itu semua ada saraf. Saraf. Macam mana cara nak ubat saraf ni? Ni. Pokok daripada pokok pria ni. Dia kata tak percaya. Semua dia pergi dah jumpa ustaz kata hantu. Hantu yang duduk tokok tu, hantu mak dia, hantu ayah dia, hantu tok wan dia. Pusaka. Astagfirullahaladzim. Dengan ustaz-ustaz ni pun tak faham. Saraf. Sebab tu orang pandang kita rendah, pengobatan kita rendah, sebab kita tak mengaji. Bila orang-orang kita tak mengaji tentang ilmu pengobatan ini, dia buat kita jadi rendah. Dia buat kita balik ke belakang macam orang asli di Amazon. Ini sebabnya terlangkah. Terlangkah apa? Tempat ini keras. Keras apa? Masalah ruh ini memang betul Pak Haji setuju, ada penyakit-penyakit gangguan ruh perlu diruqyahkan, ada. Tetapi cara meruqyahkan itu dengan membetulkan tauhid. Solat kita tak jaga, solat jemaah kita tak jaga, wirid kita al-maksurat tak jaga, kita pun selalunya tidak ada dalam keadaan berwudu, selalu tak baca Quran, selalu tak ingat Allah. Macam mana benda tu tak masuk dalam tubuh badan kita? Kalau kita makan makanan kotor, air kotor, buah yang
kita tak basuh, sayur kita tak basuh, macam mana kuman tak masuk dalam tubuh badan kita? Kuman ni ada di keliling kita. Hari ni kita sakit, esok kita sihat, lusa kita sakit balik. Kenapa kita sakit dan sihat berganti? Sakit itu bila sistem imun kita lemah. Kita sihat bila imun kita kuat. Begitu juga dengan masalah daripada masalah-masalah jin ini. Jin itu dia boleh ganggu kita bila iman kita lemah. Iman. Dan dia mengganggu kita apabila iman kita lemah. Maka kita kuatkanlah iman, jin tak boleh ganggu kita. Tak boleh ganggu. Dia duduk di alam dia, kita duduk di alam kita. Allah bagi jadi dua alam yang berbeza, tak bersentuhan walau duduk satu tempat. Duduk satu tempat. Mungkin dalam tempat ni ada banyak jin, Pak Haji pun tak tahu. Mungkin ada 10 ekor, 20 ekor. Mungkin atau mungkin beratus-ratus. Mungkin jin sedang melihat kita duduk bersyarah ni. Mungkin jin tu juga duduk ambil nota. Itu Allahu'alam. Tak tahu. Kita tak tahu ya. Note. Sebagainya. Tapi apa permasalahan kita dengan dia? Ya, lepaskan. Kita adalah untuk ubudiyah lillahi wadah. Dia juga sama. Baik. Itulah. Dah pergi ke mana dah tu. Jadi kalau kita tengok ada orang dia pahit mulut. Ni ada juga ni. Pahitnya mulutnya Pak Haji. Demam tidak, pahit mulut dia. Bila pahit mulut ni hilang selera makan. Orang tua-tua kata kalau nak bagi hilang selera makan mesti ambil satu benda yang pahit. Kalau masa Pak Haji belajar dulu dia panggil jadam. Yang pahit itu jadam. Yang hitam itu ingu. Tahu ingu tu apa? Tak tahu. Ni memang tak tahu. Sungguh-sungguh tak tahu. Ingu tu macam getah-getah juga. Pernah dengar tak? Arabic gum. Arabic gum itu ya, gum lah. Arabic gum. Tapi bukan ingu. Ingu hitam. Pahit. Jadam hitam juga. Ingu hitam juga. Tapi macam mana nak beza di antara jadam dengan ingu? Jadam itu hitam dan pahit. Itu di antaranya. Baik. Jadi bagi mereka yang pahit mulut itu limpah. Hilang selera makan, macam mana nak pulih? Nak pulih orang yang sakit, yang demam. Susah ni. Dia tak mau makan Pak Haji. Kami suruh makan tak mau. Dia jadi hilang selera makan. Selepas ni, sebab tu dia demam, kurus saja. Pasal apa? Hilang selera. Selera tu apa? Selera tu datang daripada mana? Yang orang kata suppress appetite. Tekan selera makan tu. Kita ambil buah asam glugor, asam keping tu. Kita rebus, kita minum. Dia akan hilang selera makan. Selera ni duduk dekat mana? Selera ni duduk di kepala. Dia pergi ke hati. Yang ni dia panggil acetyl-CoA. Nanti kita kena bincang ni. Bagaimana dia boleh mempengaruhi acetyl-CoA ni, boleh menyebabkan dia timbul selera. Tapi cara mudahnya sekali, ambil saja. Hilang selera makan, ambil saja daripada buah peria, buah pare. Yang kecil ya. Yang kecil yang bergerutu-gerutu tu. Peria katak. Mungkin kalau di Indonesia tak tahulah. Mungkin peria kodok kot. Peria kodok, katak namanya kodok. Mungkinlah, wallahualam. Jangan tersalah gorengan kodok sudahlah. Cucuk kodok. Itu sebagainya. Itu di antaranya. Baik. Jadi selera makan, kemudian pencernaan. Kemudian hati ini dia mengeluarkan yang Pak Ji sebut tadi ni. Bile tadi ni. Untuk apa dia panggil? Perangsang gastrousus. Gastrousus di perutnya untuk pencernaan ni. Ni sebenarnya untuk pencernaan. Merangsang pengeluaran gastrousus jus. Yang kecil ya, yang kecil. Jangan lupa. Baik. Kemudian seterusnya dianya juga ini jadi macam serai. Serai tu anti sakit. Anti sakit. Sebab itulah Pak Ji kata kalau sakit kepala ambil serai. Rebus, minum. Kalau orang sedang sakit sendi, macam mana nak hilangkan sakit sendi? Jangan makan ubat painkiller, ambil jus daripada pare.
Jus daripada peria, dia anti sakit, painkiller. Masya Allah, painkiller yang ada di tepi rumah kita. Apa dia? Pertama, serai. Yang kedua, peria. Tu baru belajar 2 saja lagi, banyak lagi tak sampai lagi pelajarannya. Subhanallah, sabar ya, sabar insya-Allah. Baik, seterusnya dia juga untuk bengkak-bengkak. Kalau ada bengkak dekat payudara, bengkak dekat belakang ini dah jadi besar, dia kata risa. Dia hantar mai dekat Pak Haji, macam mana nak hilangkan risa? Risa tu dia bengkak. Kadang-kadang dia bengkak di sini. Dia bukan kanser, kan dia bengkak dekat badan-badan kita. Bengkak badan-badan kita ni, cara nak bagi dia surut bengkak tu macam mana? Bengkak ni kena makan jus daripada peria. Mana pun bengkak. Bengkak di mana pun. Bengkak prostat kah? Bengkak di sendi kah? Bengkak di tulang kah? Bengkak apa juga dalam tubuh badan kita ini, namanya radang itu, ambillah dia daripada peria. Kuat sekali dia, kuat. Sangat kuat. Selagi orang itu belum menggunakan mesin hemodialisis, inilah dia herba dia. Orang yang kena guna mesin hemodialisis, dia kencing manis, dia kena buat hemodialisis. Selagi dia belum guna mesin hemodialisis, gunakan peria. Cepat. Supaya selamat, ginjalnya selamat, jantungnya selamat, darah tinggi tak jadi. Kalau tidak, jadi darah tinggi, boleh jadi stroke, boleh jadi macam-macam. Ya, peria, jangan lupa peria dalam makanan kita. Boleh tak saya campur peria ni dengan buah tembikai, buah semangka ni? Boleh tak bagi manis sikit dia baik? Boleh. Herba, campur dengan herba, tak masuk gula, boleh. Kalau masuk gula, tak boleh. Gula kita ni sepatutnya kita dah ganti dah dengan gula tembikai, gula stevia, gula daripada gula-gula yang alami, madu, kita dah ganti dah. Kalau ini boleh dijaga, sihat badan. Masya Allah. Kemudian seterusnya, seperti mana yang Pak Haji sebutkan, dia untuk bengkak ni termasuklah juga orang buah asir. Minumlah ya, minum. Dan satu lagi, anemia. Semalam kita cakap pasal anemia juga. Kita gunakan daripada anggur yang berwarna merah ataupun hitam untuk anemia. Ini pun untuk anemia juga. Pernah tak kita buka ni, apa warna dia? Cuba kita buka dia. Nanti Pak Ju buka tengok ya apa warna dia. Tapi ini daripada inilah. Kalau kita nak tengok yang betul, ambil yang ni dia. Warnanya apa? Kita tengok ya. Kuning, merah. Kuning, merah. Kalau merah putih, bendera Indonesia. Kalau kuning merah ni, dia duduk di dalam pokok pare, buah pare merah. Allah jadikan warna-warna ni ada pengertiannya. Seperti mana Pak Haji terangkan, kuning untuk hati. Untuk hati yang Pak Haji sebutkan tadi, dia mengeluarkan jus gastro usus, keluar untuk pencernaan. Kuning, hati dan mata. Allahu Akbar. Jadi ketika kita nak proses tadi, kita buanglah biji-bijinya itu, buang. Tak perlu kita gunakan bijinya, ambil saja isinya. Ni. Buat jus sekali dengan apa? Boleh tambah apple hijau. Allah, bagus. Tambah seledri, lagi bagus. Kalau seledri campur dengan apple hijau, ditambah lagi dengan peria ini, itu satu resep. Tapi kalau peria campur dengan susu, satu resep. Peria campur dengan madu lebah, satu lagi resep.
Satu lagi resepi yang kita kena ambil. Boleh juga periak ni dicampur dengan buah-buahan yang lain. Boleh. Ya, untuk hilangkan pahitnya tapi berkesan. Masya Allah, ya. Tak perlu ambil banyak. Banyak ni pun dah cukup dah sekali makan. Dah. Bayanglah tengok buahnya banyak panjang macam ni. Allahu Akbar. Berapa harga sebiji buah ini? Berapa harganya? Dan berapa harga jantung kita? Cuba kita compare. Penyakit untuk jantung dengan hanya ini nilai satu buah ni. Kita tak boleh compare. Sebab apa tak boleh compare? Mari Pak Haji bacakan makna hadis. Ya, sebab kita nak ingat betul-betul, Pak Haji tak ingat. Tapi makna hadis, Nabi kata, ya, bersedekahlah walaupun separuh daripada buah kurma. Dia akan jadi pelindung, jadi parit yang memisahkan kita dengan api neraka. Separuh buah kurma. Dengan api neraka ni. Buah ini nak dikomparekan dengan jantung. Tak boleh compare. Sebab itu Allah kata rahmat. Rahmat. Ya. Itu disebut keberkahan. Berlapis-lapislah keberkahannya. Allahu Akbar. Tidak mustahil Allah jadikan sebiji ni untuk jantung. Tapi kalau kita operasi jantung berapa? 70,000 ringgit. 200 juta rupiah. Operasi jantung. Sakit lagi. Macam mana kalau kita ambil pada setiap hari? Allahu Akbar. Kan sakit jantung tu sudah ditakdirkan Allah, Pak Haji. Kan sakit jantung tu Allah dah takdir kita sakit. Allah takdir mengikut pilihan kita. Kita yang pilih. Seorang yang menjadi peminta sedekah itu takdir ataupun pilihan? Takdir lah. Ya, takdir setelah dia pilih. Nabi kata keluar rumah dengan bawa kapak dan tali mencari kayu api lebih baik daripada kamu meminta-minta sama ada diberi atau tidak. Lebih baik, berarti ada pilihan. Ya, jadi oleh sebab itu maka kita tidak boleh compare sebuah periak itu untuk jantung yang harganya begitu tinggi. Allah buat ubat ni murah saja. Untuk UTI guna buah semangka ni sebagainya. Tak cukup warna hijau, Allah datang daripada semangka kuning. Isinya merah. Tapi jangan sebut lagi semangka albino. Albino tu untuk penyakit kulit. Ni bukan penyakit kulit, bukan. Ni warna tentang kebesaran Allah. Allah nak suruh kita tengok, Allah suruh kita tawajuh. Tengok dengan pandangan mata hati. Ya Allah, buah semangka ni pun ada yang kuning macam ni. Dulunya kalau yang kuning ni ada, tapi namanya nangka madu honeydew melon. Ini saya panggil melon. Tu ada. Ini melon kah? Bukan melon. Bukan. Tengok, bukan melon. Temikai. Semangka. Subhanallah, ya. Baik. Seterusnya kita tengok apa lagi, iaitu ya, dia juga untuk pada musim panas digunakan. Ini minuman jus digunakan pada musim panas untuk menyejukkan badan. Rupanya buah ini sifatnya apa? Panas atau sejuk ni? Pahit ni, panas atau sejuk? Sejuk. Pohonnya apa tu? Merambat ataupun menegak begitu? Merambat, sejuk. Dia herba sejuk, ya. Buah timun, dia herba sejuk. Dia menyejukkan tubuh badan kita. Itu adalah di antaranya yang kita lihat. Baik. Kemudian pula seterusnya kita tengok lagi. Begitu juga untuk menambah ASI ibu. ASI ibu. Apa tu tambah ASI pula? ASI itu istilah bahasa di Indonesia. Itu pun Pak Haji belajar di sana juga bahasanya. Sempatlah belajar bahasa Indonesia ni dengan mendengar perbicaraan orang-orang di Indonesia. Menarik. ASI, air susu ibu. Itu di antaranya bahasa-bahasanya. Jadi
HPA, 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 HPA. Begitu. Kemudian jika bahasa Malaysia, mari kita berserah kepada Allah. Indonesia lagi tinggi. Mari kita pasrah kepada Allah. Wah, itu dia. Rindu kangen. Kangen. Aku rindu sangat kepadamu. Aku kangen banget padamu. Oh, banget. Oh, Masya Allah. Banget. Oh, banget. Itu antaranya. Selamat datang ke majlis ini. Itu bahasa Malaysia. Sugeng Rawuh. Bahasa Jawa di Jogja. Itu dia. Mohon maaf. Hatur nuwun, matur nuwun. Iya, nggih. Itu semua bahasa-bahasa Jawa. Belajarlah itu sikit-sikit ya. Lepas tu apa dia? Itulah macam ni lah juga ni. Bagi nak tambahkan ASI air susu ibu ni, kita kena ambil apa dia? Ini makan dengan nasi. Kita rebus, makan dengan nasi. Allah, dia keluar kenyang anak. Kenyang anak. Orang tu dia kata, saya ni Pak Haji, anak saya lapar, menangis saja. Kenapa? Lapar. Kenapa lapar? Air susu tak keluar. Kenapa air susu tak keluar? Tak tahu, sudah makan daun katuk. Daun katuk bahasa Indonesia kita panggil daun cekor manis atau daun asin-asin. Orang Polis panggil daun asin-asin. Dah makan dah, tapi tak mau keluar lagi. Dah ambil tak lagi pare. Oh, pare belum lagi. Ambil. Bukan yang besar tu, bukan pare besar, pare kecil tu. Buat macam mana? Rebus, makan dengan nasi putih je. Allahu Akbar. Bila dia tambah air susu ibu, menandakan ibu tersebut tadi dia tambah darah. Tambah darah. Kalau darah dia tidak ada, susu nak ada macam mana? Sebab susu tu adalah darah. Darah mengalir ke kelenjar mamari, mengalir melalui satu terusan urat darah menuju ke kelenjar mamari dekat payudara. Tidak ada pabrik yang mengubahnya menjadi susu. Tiba-tiba darah bertukar menjadi putih dan namanya susu. Ini lagi tak boleh fikir. Tidak ada pabrik, tidak ada tempat dia memproses. Kok dia kata ada satu tempat memproses daripada darah menjadi susu, tak apa je. Tak. Saluran yang sama macam ni. Saluran terus merah terus jadi putih. Aneh kan? Aneh. Kalau dekat sungai di sini, sungai dekat tempat Pak Haji ni, kalau air dia keruh, hujan turun lebat, air susu. Turun air susu penuh. Tapi kalau dah jernih di atas, jernih di sebelah bawah. Tapi ini tidak. Mengalirnya darah, keluarnya susu. Jadi sebab itu, kalau dia menambah susu untuk susu ibu, menandakan dia menambah darah untuk sakit anemia. Jadi kalau tak keluar susu tu, berartinya kurang darah lah. Kalau tidak ada darah haid tu apa dia? Kurang darah lah. Darah tak ada, nak keluar macam mana? Sebagainya. Jadi oleh sebab itu, cubalah kita tengok, kalau lah sapi yang dah mati, ada susu. Susu tu maksud susu lah. Tetapi tak ada susu. Tak ada susu, ada apa ni nak sebut ni? Ada susu, tak ada susu. Faham lah? Ada susu dia, hak untuk perah susu tu ada, tapi air susunya tidak ada. Pasal apa? Sebab darah tak ada. Itu saja. Darah. Jadi berartinya dia ni tambah darah ke? Subhanallah. Yang merah tu apa? Darah. Yang merah tu apa? Jantung. Yang kuning tu apa? Hati. Yang hati tu untuk apa? Pencernaan. Kalau baik di hati itu baik di mana? Baiklah pada untuk detoksifikasi, untuk hilangkan racun di dalam darah. Bila racun dalam darah hilang, maka rumusannya. Dengar ni. Rumusan bagi mereka yang datang telat lagi. Dengar rumusan, Pak Haji dah habis masa ni. Untuk kita mudah
Kok lah dah dengar ini, dia tanya, maaf saya telat hari ni, kita belajar pasal apa ya? Yang ni dengar-dengar asi saja. Tak payah, dengar awal-awal. Cerita hari ni ialah pokok buah peria. Cerita dia, kita tengok buah peria ni, jenis yang kita ambil ialah peria katak, yang kecil tu, yang menggerutu tu. Satu yang menggerutu baik untuk kulit. Kerana apa? Kerana dia ada warna kuning. Kuning ini dia memperbaiki hati. Hati mengeluarkan cairan, empedu itu, untuk pencernaan. Bila pencernaan bagus, metabolisme kita bagus, untuk kurus badan. Bila pencernaan kita bagus, darah kita pun jadi bagus. Ya, kita akan ada cukup darah, dan pencernaan kita bagus, penyerapan dia bagus. Jadi untuk depuratif, cuci darah supaya jangan ada bisul, jangan ada gatal-gatal, jangan ada psoriasis, jangan ada kurap, jangan ada kudis buta. Rebuskan ni. Jadi begitu juga kalau dia berwarna merah ni untuk jantung. Kalau jantung baik, bahagian kepala ni baik, ya, dia tak jadi hipertensi. Jadi kalau dia tak jadi hipertensi, kulit kita cantik, jantung kita bagus, dia bagus untuk organ reproduktif, untuk orang lelaki, ubat untuk orang lelaki, disereksi, ubat untuk penyakit hipertensi. Bukan hipotensi, bukan. Hipotensi itu darah rendah. Ini bukan hipotensi. Hipotensi. Itu dia. Pak you tengok dalam kuliah itu, orang pun duk tulis, ini dia gamat untuk hipotensi. Allah, ya Allah. Semua ya, gamat untuk hipotensi. Dah tulis salah seorang kat bawah tu, semua salah. Dengar betul-betul tu. Dengar betul-betul dia apa istilah dia. Hypo, darah rendah. Hyper, darah tinggi. Hypertensi, darah tinggi. Hipotensi, darah rendah. Hyperthyroid, tinggi pengeluaran tiroksin. Hypo, rendah pengeluaran tiroksin. Yang ni bukan hyper, ini hipotensi. Hipotensi ini iaitu masalahnya orang lelaki yang lemah, itu kita gunakan ini. Itu di antaranya. Baik, kemudian dia baik untuk demam, dia baik untuk virus, dia baik juga untuk jerawat, untuk semualah. Boleh kita sebutkan bahawa subhanallah, dan yang paling terakhir sekali, maka namanya produk ini namanya karantin. Sebab apa? Dia bahan dipanggil phytoinsulin. Insulin bagi pesakit kencing manis. Jadi tak perlu guna lagi insulin yang luar. Insulin halal daripada herba. Macam mana kalau saya makan tidak berkesan? Seduh dalam air, buat macam tu, kena pecahkan, insya-Allah berkesan. Apa pun herba kalau kita ambil dalam bentuk kapsul, lambat berkesan, buka, masuk dalam gelas, tuang air panas, aduk-aduk, tutup dengan itu, tutup sampai dia agak dingin, kita minum, insya-Allah. Kalau boleh tambah madu sikit, kalau boleh, kalau ada, kalau tidak ada pun tak mengapa. Okey, terima kasih semua. Esok kita sambung lagi lah, banyak lagi, ada 1000 herba lagi nak belajar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. penawar al-wahidah halalan tayyiban ya syafi ya syafi ya syafi anta syafi ya syafi ya syafi ya syafi anta syafi ya ilahi ya ilahi. Meratalah doa di langit luas, tunggu harapan hati yang ikhlas.
Perjalanan ini masih jauh di tengah samudra luas, dan pantai tidak kelihatan, lelah mata memandang di bawah langit Ar-Rahman. Atas rahmatnya bertiupan angin, meniup mengikut tujuan, bintang terang menjadi panduan. Bersyukur padamu Tuhan, mudah dirasa sepanjang jalan.